Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bertemu saya Cikgu Umairah. Hari ini kita akan ulang kaji bagi tajuk operasi set iaitu tajuk tingkatan 4. Sekarang kita akan lihat contoh soalan kertas 1 iaitu soalan aneka pilihan. Okey, soalan 1 diberi bahawa set J 3, 4, 5, 7 dan set K 1, 2, 4, 5, 8. Senaraikan semua unsur bagi set J persilangan set K. Jadi operasinya di sini adalah persilangan. Persilangan merujuk kepada unsur yang sama yang ada dalam set J dan set K. Jadi kita bandingkan di sini unsur yang sama adalah 4. 4 ada dalam set J, 4 juga ada dalam set K. Seterusnya 5 ada dalam set J, 5 juga ada dalam set K. Jadi selebihnya tiada. Ini menunjukkan set J persilangan set K unsurnya adalah 4, 5. Jadi jawapannya di sini adalah A. Seterusnya soalan 2, gambar rajah Venn di bawah menunjukkan set semesta set J dan set K. Cari set yang mewakili kawasan berlorek. Kita dapati di sini kawasan berlorek merupakan semua kecuali dalam kawasan J dan dalam kawasan K. Jadi menurut pilihan jawapan di sini A adalah bukan jawapan sebab J persilangan K adalah kawasan persilangan. J kesatuan K adalah kawasan yang tidak berlorek. Untuk soalan untuk pilihan B, jadi ini juga bukan jawapan. Kalau kita lihat CJ persilangan K prime adalah menunjukkan kecuali kawasan J persilangan K prime juga salah. Dan kalau kita lihat pilihan jawapan D, J kesatuan K prime menunjukkan kecuali kawasan K. Kawasan berlorek adalah kawasan selain daripada kawasan J dan kawasan K. Jadi kita dapati pilihan jawapan D adalah bertepatan dengan gambar rajah Venn yang ditunjukkan dalam soalan 2. Jadi jawapannya di sini adalah D. Seterusnya soalan 3, gambar rajah Venn di bawah menunjukkan semua unsur bagi set semesta set J dan set K. Senaraikan semua unsur di dalam set J kesatuan K prime. Jadi untuk kita senaraikan semua unsur di sini, kita akan lorekkan kawasan gambar rajah Venn diberi yang diwakili oleh J kesatuan K prime. J kesatuan K prime menunjukkan kawasan berlorek adalah selain daripada set J dan set K. Jadi ini merupakan kawasan berlorek ya, selain daripada set J atau set K. Jadi kita lihat di dalam J kesatuan K prime, sekarang kita senaraikan unsur. Okey, kita dapati di dalam kawasan berlorek kita unsur yang terlibat adalah 3, 4 dan 8. Ini menunjukkan jawapannya di sini adalah D. Jadi untuk soalan 4 diberi set semesta adalah X iaitu X lebih besar sama dengan 10, lebih kecil sama dengan 30 di mana X ialah integer. Set J adalah X iaitu X mempunyai digit 2 atau 6. Set K juga X iaitu X ialah nombor perdana dan set L ialah X iaitu X ialah nombor dengan hasil tambah digitnya sama dengan 4. Cari bilangan unsur J kesatuan K kesatuan L prime. Jadi di sini kita akan senaraikan semua terlebih dahulu. Jadi daripada soalan kita dapati set semesta kita unsurnya adalah 10, 11, 12. Okey, jadi ini adalah semua unsur dalam set semesta iaitu di antara 10 hingga 30, termasuk 10 hingga 30. Seterusnya kita senaraikan set J. Menurut soalan set J mempunyai digit 2 atau 6. Jadi kita lihat dalam set semesta yang ada digit 2 adalah 12 atau 6. Jadi di sini boleh 16, seterusnya 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jadi seterusnya kita lihat pula set K ialah nombor perdana. Jadi kita lihat dalam set semesta yang manakah nombor perdana kita akan keluarkan iaitu 11,
13, seterusnya 17, 19, 23. Okey, seterusnya nombor yang tak boleh dibahagi dengan nombor lain 29. Jadi ini adalah nombor perdana. Jadi kalau kita lihat di sini, set J kesatuan set K kesatuan set L prime menunjukkan nombor yang ada dalam set semesta selain daripada kecuali yang ada dalam set J, K dan L. Jadi kita akan lihat yang tiada dalam J, K dan L adalah 10. Jadi kita buat senarai di sini, 11 ada, 12 ada, 13 ada. K14 tiada dalam kedua-duanya, jadi 14. K15, K15 juga, 15, seterusnya 16 ada dalam set J, 17 ada, 18 juga tiada di mana-mana. Jadi kita senaraikan, 19 ada, 20 juga tiada. K20 ada di sini. K21 ada, 22 ada, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. K30 tiada di mana-mana. Okey, ini adalah senarai unsur dalam set J kesatuan K kesatuan L prime. Tetapi sekarang kita lihat soalan meminta bilangan unsur iaitu N, simbol N di sini. Jadi kita akan kira ada berapa bilangan unsur di dalam set J kesatuan K kesatuan L prime. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi pilihan jawapan yang tepat di sini adalah B iaitu 5 unsur. Seterusnya soalan 5, gambar rajah Venn di bawah menunjukkan bilangan unsur bagi set semesta, set J, set K dan set L. Cari bilangan unsur J kesatuan K persilangan L prime. Jadi di sini kita akan cari kawasan yang diwakili oleh J kesatuan K persilangan L prime. Jadi J kesatuan K bermaksud semua unsur dalam J dan K. Jadi kita akan lorikkan semua unsur dalam J, K dan K. Jadi kita lorikkan dengan berwarna biru di sini. Okey, jadi ini diwakili oleh J kesatuan K. Jadi yang berwarna biru. Seterusnya persilangan dengan L. Jadi persilangan dengan L menunjukkan, okey, jadi kat sini L prime iaitu kecuali L. Jadi kita akan lorik pula kawasan selain daripada kawasan L untuk mewakili soalan. Okey, so kita lorik. Okey, dah termasuk pula ni. Okey, so kita padam sikit. Tak boleh masuk kawasan yang tak betul. Okey. Okey, kita sambung lorik lagi di sini. Okey, selain daripada kawasan L. Okey, seterusnya kita tengok simbolnya di sini adalah simbol simbol persilangan, menunjukkan kita nak cari kawasan berlorik yang kita kehendaki sekarang adalah kawasan yang bersilang di antara warna biru dan warna kelabu. Yang tak berlorik kita akan padam. Jadi kita akan padam sekarang. Jadi kita lihat kawasan berlorik yang tinggal, okay, yang setelah kita padam yang tidak berkenaan berikutan. Kita hanya cari kawasan J persilangan K. Okey, J kesatuan K persilangan dengan L prime. Jadi yang tinggal adalah di kawasan ini. Jadi kita tengok berapa bilangan unsur dia. 3 campur 4. Jawapannya adalah 7. Jadi kita telah selesai membincangkan soalan ini. Seterusnya kita akan lihat pula soalan kertas 2 yang melibatkan soalan bahagian A. Okey, soalannya di sini, soalan yang pertama, setiap gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set semesta bersamaan dengan set J kesatuan set K kesatuan set L. Pada rajah itu, lorik set A, J kesatuan K prime, B, J kesatuan K, J persilangan K kesatuan L. Jadi kita akan jawab soalan A terlebih dahulu. Jadi cikgu akan tunjukkan cara satu persatu, cara yang saya guna pakai. Jadi yang pertama, kita lorikkan kawasan J. Jadi kita lorikkan kawasan J yang pertama. Saya lorikkan dengan warna biru di sini. Semua kawasan J saya lorik. Okey, kita tak kisah dia masuk dalam kawasan lain pun tak apa. Tapi semua kawasan J kita akan lorik. Seterusnya, kita akan lorik pula semua kawasan K. Jadi, semua kawasan K sekarang saya akan lorik. Okey, so seterusnya, okay, ni langkah 1, langkah 2. Langkah ketiga, kita akan tengok simbol. Jadi, kalau kita perhatikan di sini, simbolnya adalah simbol
persilangan, bermakna kita tak perlu padam. Jadi kalau ada simbol simbol kesatuan, ini simbol kesatuan, kita tak perlu padam. Kalau simbol persilangan, kita perlu padam kawasan yang tak bersilang. Jadi walau bagaimanapun, sekarang kita telah selesai J kesatuan K, iaitu semua kawasan J dan K yang kita sedia lorek ini. Tetapi jangan lupa ada prime di luar, bermakna kita nak cari kawasan berlorek selain daripada J kesatuan K. Jadi sekarang yang kita lorek bukan jawapan, yang belum lorek itulah jawapan. Jadi yang kita tak lorek, saya lorekkan warna hitam L. Jadi seterusnya kita perlu padam kawasan yang kita dah lorek tadi. Jadi jawapan untuk soalan A adalah ini. Jadi kita telah selesai menjawab soalan A. Seterusnya kita jawab pula soalan B, iaitu soalan B kita nak cari KJ persilangan K kesatuan L. Jadi langkah pertama kita lorekkan J. Jadi lorekkan semua J. Okey, lorekkan semua J seperti ini. Okey, saya lorekkan dengan warna biru. Okey, seterusnya langkah kedua. Okey, langkah kedua, sebabkan kita tak ada kurungan, kita boleh buat terus. Kita lorekkan K. Jadi kita cari K, kita lorekkan dengan berwarna pink. Cantik pink. Okey, seterusnya langkah ketiga, sama macam saya katakan tadi, langkah ketiga kita perlu lihat simbol ini terlebih dahulu. Jadi simbolnya di sini adalah simbol persilangan, bermakna kita kawasan berlorek yang kita kehendaki adalah kawasan bersilang di antara J dan K. Yang tidak bersilang kita padam. Jadi kita perlu padam kawasan yang tidak berlorek. Okey, kawasan yang tidak bersilang, bukan yang tidak berlorek ya. Okey, so ini ada biru sahaja, kita padam. Okey, padam bersih-bersih supaya tidak menjejaskan markah, sebab bila lorek kita kena lorek betul-betul. Jadi setelah kita padam kawasan yang tidak bertindih, ini adalah hasilnya. Walau bagaimanapun, kita baru siap setakat ini sahaja. Seterusnya, seolah-olah yang dah siap ini seolah dah jadi satu. Jadi satu kita dah ada. Jadi dua kita sekarang adalah kawasan L. Jadi kita lorekkan kawasan L. Okey, seterusnya sama macam tadi, kita lihat pula simbol, iaitu simbol kesatuan. Bila simbol kesatuan, kita tak perlu padam mana-mana. Jadi ini adalah jawapan akhir kita, iaitu jawapan untuk B seperti ini. Seterusnya kita lihat pula dari segi permarkahan. Okey, dari segi pemarkahan, markahnya 3 sebenarnya. Jadi 1 markah untuk A dan 2 markah untuk B. Jadi 3 markah untuk soalan ini. Soalan 2, bahagian A, gambar rajah Venn di bawah menunjukkan bilangan unsur bagi set J, K dan L di mana set semesta adalah sama dengan J kesatuan K kesatuan L. Diberi bahawa bilangan set semesta ada 20. Jadi soalan yang pertama, hitung nilai X. Jadi kita akan tulis jawapan di sini. Untuk soalan A, hitung kesemuanya ada 20, bermaksud 1 tambah 6 tambah 1 tambah 2X. Okey, tambah X tambah 3 bersamaan dengan 20. Jadi kita akan cari nilai X. Jadi nombor bercampur dengan nombor 1, 7, 8, 9. Okey, ini X. Okey, 1, 8, 9, 10, 11. Jadi 11 tambah 3X adalah 20. Bermaksud 3X bersamaan dengan 20 tolak 11, iaitu 9. Jadi X adalah 9 bahagi 3. Jadi X adalah bersamaan dengan 3. Jadi kita dah menjawab soalan A. Seterusnya kita lihat pula soalan B. Okey, cari bilangan unsur J kesatuan K persilangan L prime. Jadi kat sini kita cari dulu kawasan berlorek yang diwakili oleh J kesatuan K persilangan L prime. Okey, jadi J kesatuan K bermaksud semua kawasan J dan K. Jadi kita akan lorekkan semua kawasan J dan K. Okey, J jadi macam kaedah yang cikgu ajar sebelum ni. Okey, jadi kita lorekkan semua J. Okey, so ini langkah 1 dia.
Jadi langkah kedua, kita lorekkan semua K. Jadi kita ambil color lain supaya memudahkan. Jadi sekarang kita nak lorek semua kawasan K pula. Jadi kat mana pen saya? Okey, di sini. Okey, kita akan lorekkan semua kawasan K. Okey, sekarang bila kita lihat simbol, simbolnya adalah kesatuan. Bermaksud kita tak perlu padam di mana-mana. Jadi dia akan menjadi satu. Untuk mudah kita satu colourkan dia supaya senang nampak. Jadi yang berwarna biru adalah diwakili oleh J kesatuan K, tetapi belum lagi selesai di sini. So kalau kita lihat seterusnya, kita ada L. Jadi sekarang ini dah siap. Okey, yang ni dah siap. Yang dah siap ni seolah dah jadi satu. Okey, dah siap yang warna biru tu. Sekarang kita nak lorekkan L pula. Okey, L kita 2. Jadi kita nak lorekkan L, kawasan L sahaja kita lorekkan. Pastikan lorek kawasan L sahaja yang bentuk rhombus ni. Okey. Seterusnya baru kita semak simbolnya apa di sini. Simbolnya adalah simbol persilangan. Bermaksud yang tak ada color biru dan merah, yang tak ada color biru dan hitam ni kita nak padam. Jadi kita hanya tinggalkan yang ada kawasan bersilang biru dan hitam. Jadi kalau kita nampak dekat sini, kita dah nampak dah ini kawasan dia ni. Ni dalam ni. Okey, so ini kawasan bersilang yang ada biru dan hitam. Okey, walau bagaimanapun, kalau kita lihat di sini ada simbol prime di luarnya, menunjukkan kawasan berlorek yang kita kehendaki adalah kawasan selain daripada yang sedia kita lorek sekarang. Jadi kita akan padam kawasan yang berlorek ini dan lorekkan kawasan selain daripadanya. Jadi akhirnya kawasan yang dilorekkan merah ini adalah kawasan yang mewakili J kesatuan K persilangan L prime. Seterusnya kita nak cari bilangan unsurnya. Jadi kita akan cari sekarang. Okey, untuk B, bilangan unsur dalam kawasan berlorek 1 tambah 6 tambah 1 tambah 2X tambah 3. Jadi sebentar tadi kita dah tahu X kita adalah 3. Jadi 1 tambah 6 tambah 1 tambah 2 darab 3 tambah 3. Jadi kita selesaikan, kita akan dapat jawapan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sebagai jawapan untuk B. Jadi kita dah selesai menjawab soalan 2. Kita bincangkan pula dari segi permarkahan. Jadi untuk soalan A, 1 markah apabila kita senaraikan kesemuanya. Dan kita senaraikan X sama dengan 3 1 markah. Jadi untuk B pula 1 markah untuk persamaan. Okey, persamaan yang betul ni 1 markah dan jawapan akhir 17 1 markah. Jadi kita dah selesai. Jadi seterusnya soalan bahagian A, kertas 2, soalan yang ketiga, diberi bahawa set semesta iaitu X di antara 2 hingga 18 di mana X ialah integer. Set J adalah X iaitu X ialah nombor kuasa 2 sempurna dan set K ialah X yang mana X ialah nombor 1 digit. Dan set L ialah X yang boleh dibahagi tepat dengan 4 atau 5. Soalannya di sini A, senaraikan semua unsur bagi set J dan set K. Jadi kita boleh senaraikan terlebih dahulu set semesta di sini. Jadi set semesta kita di antara 2 hingga 18 iaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Seterusnya soalan minta kita senaraikan set J iaitu nombor kuasa 2 sempurna. Nombor kuasa 2 sempurna iaitu kalau 2 kuasa 2, 4. Jadi nombor kuasa 2 sempurnanya 4. 3 kuasa 2, 9. Jadi jawapannya di sini untuk set J iaitu 4, 9, 16. Seterusnya seperti diminta oleh soalan set K, kita lihat K ialah nombor 1 digit. Jadi mudah sahaja. Iaitu set K nombor 1 digit di sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kita selesai menjawab soalan A. Seterusnya kita lihat pula soalan B. Senaraikan semua unsur bagi set J kesatuan set K kesatuan set L prime. Ada prime di luar di situ.
Jadi disebabkan A kita telah senaraikan J dan K, jadi untuk menjawab soalan B kita senaraikan terlebih dahulu unsur L, iaitu nombor yang diboleh dibahagi tepat dengan 4 dan 5, iaitu 4, 5, 8, 10, 12, 15, 16. Seterusnya kita akan senaraikan J kesatuan K kesatuan L, iaitu semua unsur dalam set J, K dan L. Jadi bermula daripada yang paling kecil 2, 3, 4, kemudian kita ada 5 dalam L, 6 kita ada di sini, 7, 8, 9, 10, 11 tiada, 12, 15, 16. Jadi ini adalah set J kesatuan K kesatuan L. Walau bagaimanapun soalan minta kita cari J kesatuan K kesatuan L prime, iaitu selain daripada set J kesatuan K kesatuan L. Jadi unsur selain daripada set J kesatuan set K kesatuan set L ialah 11, 13, 14, 17, 18. Jadi di sini kalau kita lihat pula dari segi permarkahan, markah yang diperuntukkan untuk soalan A ada 4, soalan A dan B di sini 4 markah. Jadi disebabkan soalan A minta kita cari set J dan set K, menunjukkan setiap satunya 1 markah. Dan untuk soalan yang kedua, J kesatuan K kesatuan L 1 markah, dan jawapan akhir J kesatuan K kesatuan L prime 1 markah. Jadi jumlahnya 4. Seterusnya kita akan lihat pula soalan kertas 2 yang melibatkan bahagian B. Jadi kita lihat pula untuk soalan kertas 2 bahagian B. Soalan yang pertama, raja di bawah menunjukkan sebuah gambar Raja Van dengan keadaan set semesta J kesatuan K kesatuan L. Soalan A, pada raja di ruang jawapan, lorekkan rantau yang mewakili J persilangan K prime. Jadi kita tahu di sini J persilangan K prime, mula-mula kita akan lorekkan kawasan J terlebih dahulu, seperti mana yang saya lorekkan dengan warna merah. Seterusnya langkah 2, kita akan lorekkan kawasan K prime, iaitu selain daripada K. Jadi saya tukar color di sini, saya ambil color biru, saya akan lorekkan kawasan selain daripada K. Okey, masih lagi merah ya, kita tukar supaya kita nampak. Okey, biru. Okey, selain daripada kawasan K, maksud kita tak boleh masuk kawasan K, yang selain daripadanya kita boleh lorek. Okey, jadi ini adalah yang berwarna biru ini mewakili kawasan lorek untuk K prime. Seterusnya kita akan lihat simbolnya di sini adalah simbol persilangan, menunjukkan kawasan berlorek yang dikehendaki oleh soalan adalah kawasan selain dari kawasan bersilangan di antara kawasan lorek biru dan warna merah. Selain daripadanya kita padam. Jadi kalau kat sini sebenarnya kita dah nampak, okay, ini adalah kawasan persilangan di antara biru dan merah. Jadi sekarang kita perlu padam selain daripadanya. Jadi ini adalah kawasan berlorek untuk soalan A, iaitu J persilangan K prime. Seterusnya kita lihat pula soalan B. Jadi soalan B, kita nak lorek kawasan J prime persilangan K kesatuan L. Jadi ada kurungan di sini, kita akan buat K kesatuan L terlebih dahulu. Bila ada kurungan, kita utamakan kurungan. Jadi K kesatuan L, yang pertama kita akan lorekkan K. Jadi kita lorekkan semua kawasan K. Okey, semua dalam kawasan K kita lorekkan seperti mana yang saya tunjuk sekarang. Okey. Seterusnya disebabkan dia kesatuan, saya nak guna warna yang sama je. Jadi kita lorekkan semua kawasan L. Jadi semua kawasan L saya lorek macam ni, lorek yang melintang. Okey. Sekarang kita lihat simbolnya. Okey, langkah ketiga kita lihat simbol. Simbolnya adalah kesatuan, bermakna kita tak perlu padam di mana-mana. Sebab tu saya guna lorek warna yang sama tadi. Jadi ini adalah kawasan K kesatuan L. Jadi seterusnya kita tukar color pen terlebih dahulu. Saya nak tukar kepada color merah supaya kontras kita nampak. Seterusnya ini dah siap. Okey, sekarang ni semua ni dah siap diwakili oleh lorek biru. Jadi kita nak lorek pula kawasan J prime, iaitu selain daripada kawasan J. Jadi selain daripada kawasan J kita akan lorek sekarang. Saya lorek dengan warna merah. Okey, jadi lain daripada kawasan J termasuklah L ni yang dekat bawah ni.
Okey, sekarang kita lihat simbolnya di sini adalah simbol persilangan. Bila simbol persilangan, kawasan yang tiada persilangan biru dan merah kita perlu padam. Jadi kita dapati dekat sini tak ada kawasan persilangan biru dan merah di dalam J tadi. Okey. Jadi ini adalah jawapan akhir untuk soalan A. Kita lihat markahnya 3 di sini menunjukkan untuk soalan A lorek yang betul 1 markah dan soalan B kawasan berlorek yang betul diwakili dengan 2 markah. Jadi untuk soalan B, rajah di bawah menunjukkan sebuah rajah van, gambar rajah van dengan keadaan set semesta B kesatuan P. Set B ialah pelancong yang mengambil pakej bukit, set P ialah pelancong yang mengambil pakej pantai. Terdapat 46 orang pelancong di dalam sebuah bas pelancongan. Diberi bahawa bilangan pelancong yang mengambil pakej bukit sahaja ialah X orang. Jadi yang mengambil pakej bukit sahaja adalah X. Jadi kita boleh tulis kat sini. Okay, X orang yang mengambil pakej bukit sahaja. Dan Y orang adalah yang tidak mengambil pakej bukit atau pantai. Jadi ini adalah kawasan yang tidak mengambil pakej bukit atau pantai. Jadi kalau kita lihat untuk soalan A, lengkapkan gambar rajah van di atas dalam sebutan X dan Y di ruang jawapan. Jadi kebetulan tadi sambil membaca soalan kita jadi ini adalah jawapan untuk B1. Seterusnya kita lihat pula untuk soalan seterusnya, iaitu sekiranya bilangan pelancong yang mengambil pakej bukit sahaja ialah 7 orang dan bilangan pelancong yang mengambil pakej pantai sahaja ialah 16 orang, hitung bilangan pelancong yang tidak mengambil pakej bukit atau pakej pantai. Jadi kita akan terjemahkan soalan kepada gambar rajah van. Jadi diberi tadi yang mengambil pakej bukit sahaja 7 orang, bermaksud kita gantikan X bersamaan 7 dan yang mengambil pakej pantai sahaja 16 orang. Jadi kita tambah 16 di sini. Jadi soalan adalah hitung bilangan pelancong yang tidak mengambil pakej bukit atau pakej pantai. Bermaksud kita nak cari nilai Y mengikut gambar rajah van kita di sini. Jadi kita tahu jumlah pelancong yang terlibat adalah 46 orang. Bermaksud 7 tambah 2X 2 darab 7 tambah 16 tambah Y bersamaan dengan 46 orang. Jadi Y adalah sama dengan 46 orang tolak 16 tolak 14 tolak 7. Jadi Y adalah 9 orang pelancong yang tidak mengambil pakej bukit atau pakej pantai. Jadi seterusnya soalan 3, hitung bilangan pelancong yang tidak mengambil pakej bukit. Jadi pelancong yang tidak mengambil pakej bukit, kalau kita lihat pada gambar rajah van ini bermaksud B prime, iaitu selain daripada kawasan B, iaitu 16 tambah Y di sini. Jadi 16 tambah Y tadi adalah 9 bersamaan dengan 25 orang pelancong yang tidak mengambil pakej bukit. Segi permarkahan untuk B1 3 markah, gambar rajah van yang lengkap, X-nya betul, Y-nya betul 3 markah. Seterusnya untuk B2 2 markah untuk mencari pelancong yang tidak memilih pakej bukit atau pakej pantai. Jadi kat sini 1 markah atau lengkapkan gambar rajah van yang betul juga 1 markah. Dan jawapan akhir Y juga 1 markah. Jadi begitu juga bilangan pelancong yang tidak mengambil pakej bukit, 16 tambah 9 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Jadi kita selesai membincangkan jawapan soalan ini. Seterusnya kertas 2 bahagian B soalan kedua. Soalan A, setiap gambar rajah van di ruang jawapan menunjukkan set semesta bersamaan dengan set J, kesatuan set K, kesatuan set L. Pada rajah itu lorek set 1 J persilangan K persilangan L prime. Kedua, J persilangan K prime kesatuan L. Jadi kita akan buat satu persatu. Jadi langkah pertama kita akan lorekkan kawasan J terlebih dahulu. Jadi saya lorekkan dengan warna biru di sini kawasan J. Jadi gambar rajah J kita akan lorek keseluruhannya. Seterusnya kita akan lorekkan K. Jadi kita akan pilih warna lain supaya memudahkan. Jadi kita lorekkan K. Sekarang kita lorekkan semua K dengan warna hijau di sini. Jadi semua kawasan K kita akan lorekkan dengan warna hijau.
Jadi sekarang apabila kita lihat simbolnya di sini, okey, kalau kita ataupun kita boleh terus buat serentak disebabkan dia sama sahaja. Okey, jadi kita lorekkan pula L. Okey, kita lorekkan L dengan warna pink di sini. Okey, JKL, L di dalam ni yang warna pink ni. Okey, so kita lorekkan. Sekarang kesemua simbolnya adalah persilangan, menunjukkan kita nak cari kawasan bersilang ketiga-tiganya. Jadi kawasan bersilang di antara ketiga-tiga kala adalah kawasan di dalam L, menunjukkan kawasan yang lain kita perlu padam. Jadi setelah kita padam ini kawasannya, tetapi kawasan berlorek dalam kawasan L ini diwakili oleh J persilangan K persilangan L. Jangan lupa kita ada prime di luar ini, menunjukkan kawasan yang kita kehendaki adalah kawasan selain daripada yang kita lorekkan pink ini. Jadi sekarang kita akan padamkan lorekan pink, selain daripadanya kita akan lorek. Jadi ini jawapan akhir untuk soalan A1. Seterusnya kita akan lakukan pula untuk soalan A2, iaitu yang pertama kita akan selesaikan di dalam kurungan terlebih dahulu, iaitu J persilangan K. Jadi kita lorekkan semua J. Okay, lorekkan semua J seperti ini. Kemudian kita akan, langkah kedua, kita akan lorekkan semua K. So sekarang ke semua K mungkin kita boleh tukar color untuk memudahkan penglihatan. Okay, semua kawasan K kita lorekkan. Selagi dalam kawasan K kita lorek. Okay, seterusnya kita lihat simbol. Okay, simbol di antara J dan K, simbolnya adalah persilangan. Bermaksud kita nak padam kawasan yang tak bersilang. Kawasan yang tak ada biru dan pink kita akan padam. Jadi kita dapati kawasan persilangan adalah dalam kawasan ini. Jadi kita akan padam terlebih dahulu. Jadi setelah kita padam, ini adalah kawasan J persilangan K. Tetapi kita tak boleh lupa di sini ada prime di luar. Bermaksud kawasan berlorek untuk mewakili J persilangan K prime adalah selain daripada yang kita lorekkan sekarang. Jadi kita perlu padam yang selainnya. Jadi ini adalah kawasan berlorek J persilangan K prime. Bermaksud yang kita lorekkan tadi kita padam, yang selainnya kita lorek. Jadi kita dah selesaikan yang ini. Okey, seterusnya kita akan, yang ni dah selesai, dia dah menjadi seolah-olah satu. Seterusnya kita akan lorekkan pula kawasan selain. Kawasan seterusnya ni dah jadi. Jadi satu kita dah siap. Jadi kita akan lorekkan dua kita, iaitu L. Jadi kita lorekkan kawasan L sahaja. Disebabkan simbolnya adalah kesatuan, maka kita akan kekalkan sebagai jawapan, tak perlu padam di mana-mana. Jadi markah untuk kawasan berlorek ini adalah 3 markah. Di sini yang pertama 1 markah. Jadi untuk gambar yang kedua 2 markah. Jadi soalan kedua, dalam satu kumpulan 100 orang murid, 35 orang murid gemar limau, 26 orang murid gemar stroberi sahaja dan 24 orang murid gemar limau dan stroberi. Jadi soalan satu, hitung bilangan murid yang gemar limau sahaja. Jadi kita perlu highlight dekat sini, 30 orang gemar limau, 26 orang murid gemar stroberi. 24, jadi 35. Saya highlightkan dekat sini ayat ni supaya anda nampak. 35 orang murid gemar limau. Seterusnya 24 orang murid gemar limau dan stroberi. Bermaksud 24 orang yang gemar limau dan stroberi ini termasuklah dalam 35 orang murid gemar limau. Bermakna murid yang gemar limau sahaja sudah pasti 35 tolak 24. 35 tolak 24. Jadi 11 orang murid gemar limau sahaja. Jadi seterusnya soalan 2. Lengkapkan gambar rajab Venn di ruang jawapan berdasarkan maklumat yang diberikan. Jadi ini adalah gambar di ruang jawapan. Jadi untuk soalan gambar rajab Venn seperti ini, kita akan mulakan dengan tengah-tengah sekali. So tengah-tengah di sini memang telah disediakan. Okey, mana pen saya? Okey, di sini. Okey, 24 ni dah ada dekat sini. Dan kita tadi dah cari 11 murid suka limau sahaja. Jadi kita boleh lengkapkan 11 di sini, 24 di sini. Seterusnya kita ada maklumat lain. 26 murid gemar stroberi sahaja. Jadi P stroberi, jadi 26.
gemar strawberry sahaja. Jadi seterusnya kita ada 24 gemar limau dan strawberry ada di sini, dan kita tahu jumlah murid adalah 100 orang. Jadi kita ada murid yang tak suka limau dan strawberry, iaitu 100 tolak 26 tolak 11. Jadi 100 tolak 26 tolak 24 tolak 11 bersamaan dengan 39 orang murid tidak gemar strawberry atau limau. Jadi kita dah dapat gambar rajah Venn yang lengkap untuk soalan 2. Seterusnya kita lihat soalan 3. Hitung jumlah bilangan murid yang tidak gemar strawberry. Jadi yang tidak gemar strawberry di sini sudah pasti yang kawasan yang tidak gemar strawberry adalah luar daripada kawasan strawberry, iaitu 11 yang suka limau sahaja tambah 39 yang tidak suka kedua-duanya. Jadi 11 tambah 39, anda akan dapat jawapan akhirnya. Jawapan akhirnya di sini iaitu 50. Jadi seterusnya untuk permarkahan, kita akan lihat pula untuk permarkahan. Untuk soalan B1, 2 markah. Jadi 1 markah, 1 markah. Kita lorekkan gambar rajah Venn yang betul. Okey, kesemuanya dimasuk dengan betul, 2 markah. Dan jawapan akhir yang tidak gemar strawberry juga 2 markah. Seterusnya untuk soalan 3, soalan terakhir, gambar rajah Venn yang tidak lengkap di bawah menunjukkan bilangan murid dalam satu kumpulan 40 orang murid yang mengambil biologi, fizik, kimia. Diberi bahawa set semesta set B, kesatuan set F, kesatuan K, di mana B murid yang mengambil biologi, F murid yang mengambil fizik dan K murid yang mengambil kimia. Jadi 24 orang murid mengambil fizik dan 21 orang murid mengambil 2 subjek sahaja. Jadi soalan A, hitung nilai P dan nilai Q. Jadi untuk kita menjawab soalan A, 24 orang murid yang mengambil fizik sahaja menunjukkan apabila kita lihat pada gambar rajah Venn di sini. Jadi yang dalam kawasan berlorek, saya lorekkan kuning ini adalah kawasan murid yang mengambil fizik, iaitu jumlahnya 24 orang. Maksud P tambah 4 tambah 5 tambah 6, 24. Jadi untuk kita dapat P, 24 tolak 4 tolak 5 tolak 6, jawapannya adalah 9 di sini. Jadi untuk menjawab soalan Q pula, untuk kita dapat Q, kita tahu 40 orang murid terlibat, bermakna 40 tolak setiap unsur, setiap bilangannya, kita akan dapat nilai Q, iaitu 40 tolak 8, tolak 4, tolak 5, tolak 6, tolak 7, tolak 9, iaitu P yang telah kita cari tadi. Jadi nilai Q adalah bersamaan dengan 1. Jadi kalau soalan seterusnya, hitung jumlah bilangan murid yang mengambil satu subjek sahaja. Jadi kalau kita lihat pada gambar rajah Venn, yang mengambil satu subjek sahaja bermaksud yang mengambil fizik sahaja di kawasan ini, iaitu P orang. Okay, yang mengambil biologi sahaja, yang saya lorekkan ni, iaitu 8 orang. Dan yang mengambil kimia sahaja, iaitu 7 orang. Jadi jumlah yang mengambil satu subjek sahaja, 8 tambah 7 tambah 9. Jadi kita dapat 24 orang murid yang mengambil bilangan subjek satu sahaja. Okey, untuk soalan C, hitung jumlah bilangan murid yang mengambil biologi atau kimia. Jadi yang mengambil biologi atau kimia adalah set B, kesatuan juga mewakili atau, dan K. Jadi set B kesatuan K, diwakili oleh yang saya lorekkan di sini, iaitu bilangan muridnya 8 tambah 4 tambah 5 tambah Q tadi 1 tambah 6 tambah 7. Jadi jawapannya adalah 32. Okay, dari segi permarkahan, untuk A 2 markah, untuk P, Q 2 markah, dan di sini juga 2 markah. Dan bilangan murid yang mengambil biologi atau kimia, okay, ditunjukkan dekat, kalau kita tunjuk semua hasil tambah dengan kawasan
Belur jalan kerja itu 2 markah dan jawapan akhir 1 markah. Sekian saja untuk video pada kali ini. Diharapkan video ulang kaji bagi tajuk operasi set ini dapat membantu anda di luar sana. Dengan ini saya sudahi dengan ucapan terima kasih.